Kita semua guna laman web setiap hari kan? Tapi di sebalik setiap klik, setiap gambar yang kita lihat, sebenarnya ada 3 teknologi asas yang bekerja keras. Hari ini, kita akan selami dan fahamkan apa sebenarnya membina dunia web. Cuba fikir sekejap, laman web kegemaran anda tu. Di sebalik reka bentuk yang cantik, butang yang boleh ditekan, apa sebenarnya yang ada di belakang tabir? Macam mana semua tu berfungsi? Untuk faham benda ni dengan mudah, jom kita guna satu analogi yang simple. Bayangkan kita nak bina sebuah rumah, dari tapak kosong sampailah siap sepenuhnya. Okey, ini plan pembinaan kita. Mula-mula kita akan tengok rangka tindakan atau blueprint rumah kita, iaitu HTML. Lepas tu, kita akan hias rumah tu dengan CSS. Kemudian, kita pasang sistem elektrik dan pipe dengan JavaScript. Dan akhir sekali, kita akan tengok macam mana semua ini berhubung dan berfungsi. Jom mulakan. Baiklah, setiap rumah mesti ada kerangka kan? Tiang, dinding, bumbung, benda-benda asas. Dalam dunia web, kerangka asas ni kita panggil HTML. So, penting untuk kita faham. HTML ni bukan bahasa pengatur caraan tau. Ia tak suruh komputer buat pengiraan yang rumit. Ia lebih kepada bahasa penanda. Tugas dia cuma nak bagi tahu pelayar web, okey, yang ini tajuk besar. Atau, yang ini pula satu perenggan. Senang kan? Nampak macam kod yang rumit? Sebenarnya tak pun. Cuba tengok, setiap benda dalam HTML ni ada tag pembuka dan penutup. Macam kita letak barang dalam kotak, lepas tu kita labelkan kotak tu. Body tu maknanya semua yang kita nampak, H1 pula label untuk tajuk utama. Simple je. Dan inilah hasilnya. Pelayar web kita, macam Chrome atau Firefox, akan baca kod tadi dan terus tukarkan jadi paparan visual yang kita faham. Tugas dia memang untuk menterjemah kod-kod ni jadi sesuatu yang kita boleh baca dan lihat. Okey, rangka rumah kita dah siap. Tapi nampak kosong dan bosan kan? Macam rumah tak ada cat, tak ada perabot. Sekaranglah masanya untuk kita jadi pereka hiasan dalaman dengan CSS. Betul. Kalau HTML tu tulang dan rangka, CSS ni pula ialah kulit, baju dan gaya rambut. Dialah yang tentukan warna, saiz tulisan, susun atur, pendek kata, semua yang berkaitan dengan rupa dan gaya. Tengok ni. Jelaskan perbezaan dia. Sebelah kiri tu HTML semata-mata. Kosong. Sebelah kanan, lepas kita tambah satu baris je kod CSS, terus teks tu jadi warna biru. Inilah kehebatan CSS. Ia asingkan struktur dari gaya. Jadi, kita boleh tukar rupa keseluruhan laman web tanpa usik kandungan asal. Okey, rumah kita dah ada rangka dan nampak cantik. Tapi, ia cuma macam rumah pameran. Tak ada suis lampu yang berfungsi, tak ada pipe air yang boleh dibuka. Untuk bagi rumah ni hidup, kita perlukan kuasa elektrik, iaitu JavaScript. JavaScript inilah yang bagi laman web tu fungsi dan interaktiviti. Dia yang tukarkan laman web statik yang kita cuma boleh baca jadi satu aplikasi dinamik yang boleh bertindak balas bila kita klik butang, isi borang atau mainkan video. Contohnya macam ni, kod JavaScript ni bukan sekadar letak nombor 5 macam tu je, tapi dia sebenarnya bagi arahan pada pelayar web, tolong tuliskan nombor 5 dekat skrin. Nampak tak? Dia boleh cipta dan ubah kandungan laman web tu secara langsung. Inilah maksudnya dynamic. Okey, sekarang kita dah ada 3 bahan utama, HTML, CSS dan JavaScript. Tapi macam mana semua fail ni yang mungkin disimpan di Amerika atau Eropah boleh sampai ke skrin komputer kita dalam beberapa saat je? Konsep dia mudah je. Kita panggil model klien-pelayan. Fikirkannya macam ni. Pelayar web anda tu klien, macam pelanggan di restoran. Bila anda type alamat web, klien akan buat pesanan. Pesanan tu dihantar ke pelayan atau server, iaitu komputer hebat yang simpan semua fail laman web. Pelayan pun sediakan pesanan tu dan hantar balik fail-fail yang betul kepada anda. Nak tengok kuasa logik JavaScript dengan lebih jelas? Jom kita tengok satu contoh kerja yang sangat biasa dalam dunia pengatur caraan, menyusun atau mengisi satu senarai nombor yang berterabur. Salah satu cara klasik untuk buat kerja ni ialah isihan buih atau bubble sort. Bayangkan nombor-nombor yang lebih besar tu macam buih yang berat dan dia akan tenggelam ke bawah, manakala nombor kecil akan terapung ke atas. Algoritma ni akan bandingkan nombor sebelah menyebelah dan tukar tempat kalau salah, sampailah semuanya tersusun elok.
Ini yang menarik. Di sebelah kanan tu, kita ada carta alir. Itu macam pelan atau blueprint dalam kepala seorang pengatur cara. Dan di sebelah kiri pula, itulah kod JavaScript yang betul-betul laksanakan pelan tu. Ia, dengan cekapnya, tukarkan senarai yang berterabul 51432 menjadi 12345. Logik jadi realiti. Dan kena ingat, isihan buih ni bukan satu-satunya cara tau. Dalam dunia pengaturcaraan, selalunya ada banyak jalan untuk selesaikan satu masalah. Ada algoritma lain macam isihan pilih. Setiap satu ada kekuatan dan kelemahan masing-masing. Pandai pilih alat yang betul, itulah sebahagian daripada kemahiran seorang pembangun. Jadi inilah dia 3 serangkai yang membina web. HTML untuk struktur, CSS untuk gaya dan JavaScript untuk fungsi. Hampir semua benda yang anda lihat dalam talian dibina atas 3 asas ni. Sekarang anda dah tahu asasnya. Persoalannya, apa yang anda pula nak bina?